أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung kembali pengajian kitab Al-Hikam karya Al-Syeikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-217, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Maksudnya, beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati. Dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, yakni masuk ke dalam hati. Apa erti kalam hikmat yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha ini? Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan tentang fenomena nur ataupun cahaya hidayat. Bagaimana cahaya hidayat ini menerangi hati nurani manusia. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha tentang nur hidayat dan kesan terhadap diri manusia yang menerima nur hidayat ini. Jadi perkara ini adalah merupakan perkara yang agak sedikit mendalamlah. Bagi orang-orang yang mempelajari tasawuf dan cuba nak menghayatinya secara yang lebih mendalam, ini menjadi keperluannya. Keperluan untuk dia tahu, untuk dia faham. Baik, pertama sekali yang perlu kita fahami ialah mengenai nur. Dalam bahasa kita, nur ini maksudnya cahaya. Tetapi cahaya nur yang dimaksudkan dalam istilah tasawuf ini bukan dengan makna nur cahaya yang kita faham ini. Dia hanyalah bahasa
majaz, bahasa kiasan saja. Jadi istilah nur yang disebut, yang digunakan dalam kitab-kitab tasawuf, yang digunakan pakai oleh ulama-ulama tasawuf, bukan bermakna nur yang kita faham ini, yakni cahaya yang kita faham. Itu hanya bahasa kiasan. Diumpamakan seperti cahaya. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya dengan nur itu adalah hidayat Allah. Hidayat yang dikurniakan Allah kepada seseorang itu. Cuma nur hidayat ini disebut sebagai nur, disebut sebagai cahaya, yakni diumpamakan seperti cahaya, dimisalkan seperti cahaya. Dan perumpamaan ini, misalan ini ada makna-makna yang hendak disampaikan itu. Kenapa nur hidayat itu diumpamakan, dimisalkan seperti cahaya? Jadi perumpamaan ini sebenarnya untuk memahamkan kita tentang hidayah. Sebab hidayah ni bukan benda yang bersifat zahir. Hidayat Allah ni, dia bukanlah perkara yang bersifat fizik, bersifat benda. Dia adalah maknawi. Benda yang kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak nampak benda tu. Tetapi dalam menjelaskan tentang hidayah ni, bagaimana dia dikurniakan Allah kepada seseorang, maka hidayat itu telah diumpamakan seperti cahaya. Kerana ada sudut-sudut persamaan dia tu yang memudahkan kita faham. Jadi jangan kita keliru bila kita mengaji ilmu tasawuf, baca kitab tasawuf, adanya konsep cahaya. Jadi cahaya tu kita faham cahaya macam cahaya lampu ni. Dan kita tunggulah cahaya tu. Tunggu kat mana biar nampak. Mari cahaya tu. Mari dah, boleh dah cahaya. Bukan biasa tu. Dan ada yang macam tu. Ini yang perlu kita faham ni. Kita pernah dengar dulu ada beberapa golongan yang menisbahkan diri mereka kepada ajaran tasawuf ni, yang kita tengok dia cuba menjelaskan tentang nur ini dengan makna cahaya hak zahir ni. Jadi mereka ni beramal ibadah, melakukan amal ibadah, riadah dan sebagainya, yang sampai satu tahap mereka tunggu keluar cahaya tu. Bila tubik cahaya tu, boleh dah, mari dah. Ini kekeliruan. Jadi beramal jugalah. Maksudnya dengan dia bersolat, berpuasa, berzikir, nak suruh tunggu mari cahaya macam cahaya lampu ni tubik ni. Bila timbul cahaya tu kok, siapa dah tu, boleh dah tu. Ini kekeliruan dan salah faham. Kita kena faham, kena berbetulkan perkara ni. Jadi nur yang dimaksudkan dalam tasawuf itu hanyalah bahasa kiasan saja, bahasa simbolik. Apa yang perlu kita faham, kenapa nur hidayah Allah ni diumpamakan seperti cahaya. Ini sudut persamaan itulah yang perlu kita faham. Baik. Apa yang kita faham tentang cahaya? Fungsinya itu menerangi, menerangi. Baik. Apa yang kita dapat faham lebih sikit daripada tentang perkara dengan cahaya ni? Fungsi dia. Fungsi dia asas sekali menerangi. Dah apa yang kita boleh? Jadi hak dak nampak jadi nampak. Kalau gelap, tak ada cahaya, tak nampak benda, tak nampak. Tapi bila ada cahaya, nampaklah benda tu. Jadi fungsinya tu menjadikan kita dapat menerima kewujudan sesuatu tu. Jadi dengan adanya cahaya ni, hak dak nampak, kita nampak macam tak ada lah. Tapi bila buka lampu, ada, nampak. Maka demikian juga cahaya hidayat. Diumpamakan seperti lampu, yang mana apabila hidayah Allah Ta'ala ini masuk ke dalam hati manusia, masuk dalam fikiran dan hati nurani manusia, manusia akan dapat merasai kebenaran kewujudan Allah dan sifat kesempurnaannya. Yang mana kalau tidak ada hidayah ni, dia tak percaya Tuhan. Dia tak berasa Tuhan tu ada. Tak nampak pada pandangan akal dan hati dia tu.
Tapi bila hidayah Allah Ta'ala ni dikurniakan, maka dia dapat menerima adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ni. Dia nampak. Jadi pada waktu tu orang panggil nampak. Bahasanya nampak. Cuma nampak ni pun bahasa kiasan juga. Kalau nampak dengan mata ni, nampak yang kita faham lah. Nampak dengan hati bukan makna nampak gitu. Maksudnya kita percaya. Dapat keyakinan, dapat kepercayaan adanya Allah. Jadi hati kita ni dapat menerima adanya Allah yang menciptakan seluruh alam ini, yang mentadbir seluruh alam ini, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Jadi hati yang menerima perkara tu, meyakini perkara tu, itulah yang dikatakan hati yang nampak. Dia boleh percaya. Ada kepercayaan dalam hati dia. Ada keyakinan ada Tuhan. Dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Timbul keyakinan tu dalam hati. Itu yang dikatakan hati yang nampak. Sebagaimana bila lampu ni terbuka jugalah, kita nampak, ada orang. Kita percaya ada orang. Memang ada, nampak. Masa tak ada lampu, tak nampak. Tak tahu benda. Bila buka je lampu, nampak ada. Memang ada, nampak tu. Tak ragu. Demikianlah perbandingan yang dibuat. Cahaya hidayat, nur hidayat dengan nur cahaya ni. Yang ni menerangi sehingga hak tak nampak jadi nampak. Kalau perkara yang zahir ni, hak tak nampak jadi nampak. Sehingga kita mengesahkan ada. Maka demikian juga hidayat ni. Bila masuk dalam hati manusia ni, menerangi kalbu manusia, manusia akan meyakini kewujudan Allah dan sifat kesempurnaannya. Jadi hati yang meyakini, yang percaya, yang yakin tentang kewujudan Tuhan dan segala sifat kesempurnaannya itu dikatakan hati yang nampak. Sebab apa dia nampak? Sebab ada nur hidayah. Yang bandingannya seumpama lampu ni lah. Bila menyala, nampak, ada. Macam tu. Jadi itu fungsi dia. Dan fungsi dia banyak. Salah satunya, hak dah nampak jadi nampak. Kemudian, kalau kita detailkan lagi fungsi cahaya ni, iaitu dia meningkatkan tahap pengecaman. Pengecaman. Kadang-kadang gelap. Tiba-tiba buka lampu. Nampak ada. Tapi kita tahu ada orang. Tapi tak kenal orang tu. Sebab cahaya tak cukup. Tapi tak ragu, memang ada. Cahaya ada orang. Ada orang. Tapi siapa dia? Tak kenal. Jadi, bila cahayanya lebih kuat, maka pengecaman jadi lebih tinggi. Terang, cahaya kau terang. Mula-mula nampak cahaya kelabu sikit. Lampu hok malak tu. Terbuka. Ada orang, tapi tak kenal. Tapi paling tidak, kita sudah mengecam. Kita sudah tahu ada orang. Cuma tak kenal siapa dia saja. Maka nur hidayat pun macam tu. Permulaan dapat nur hidayat ni dapat meyakini kewujudan Allah dan segala sifat kesempurnaannya dan cabang-cabangnya lah. Tapi dari segi kekuatan keyakinan berbeza-beza. Sebagaimana cahaya zahir ni jugalah. Bila cahaya lampu buka sikit, nampak sikit, dah ada orang, tak ragu ada. Tapi tak kenal siapa dia. Kemudian bila cahaya terang lagi, ataupun buka 2-3 hotel lampu lagi, terang lagi, kenal mamak rupanya. Tadi kena tahu orang je, tak kenal siapa dia. Sekarang mamak. Jadi pengecaman tu lebih dalam. Kemudian pasang spotlight pula. Bukan kenal mamak saja. Mamak ni kita kenal dia, hitam ke putih ke. Sebelum ni kita kenal mamak, mungkin kenal, tapi kita tak cang molek. Bila pasang spotlight tu jelas lagi. Dia pakai baju warna ni, terang lagi. Sebelum ni kenal orang, kenal mamak je, tapi baju ni tak apa jelas lagi warna. Warna tak clear molek. Bila spotlight ni nampak terang, baju warna ni. Maka demikian juga cahaya hidayat. Bila Allah Ta'ala kurnia kepada seseorang tu, pertama sekali dia akan meyakini kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Timbul keyakinan tu.
Bila hidayat ni lebih banyak lagi dikurniakan Allah, maka pengecaman dia terhadap kesempurnaan sifat Allah Ta'ala tu lebih detail. Kemudian bila dikurniakan lagi hidayat yang lebih banyak lagi, kurniaan hidayat Allah Ta'ala lebih mendalam lagi pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu fungsi cahaya. Jadi yang dimasukkan dengan cahaya di sini, nur di sini, hidayat. Oleh kerana hidayat ni bukanlah perkara yang hissi, bukan perkara yang fizik, bukan perkara yang zahir, maka dia diumpamakan seperti cahaya untuk mendekatkan, memudahkan faham kita tentang nur hidayat yang dikurniakan Allah. Itu perkara asas yang perlu kita fahamlah untuk memahami perkara ni. Baik, kemudian Syekh Ibn Atha ingin menghuraikan secara yang lebih detail tentang cahaya ni, cahaya makrifat ni, nur hidayat ni yang dikurniakan Allah. Ini adalah merupakan nur hidayat ni, tengok atas sikit banyak. Jadi dari segi banyak sikit nur hidayat ni, maka apa kesan terhadap diri manusia, inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha. Jadi paling tidak pengetahuan ini digunakan untuk kita mengukur diri kita. Oh, aku ni duduk sini. Kita tahulah. Kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, sudah pasti mendapat hidayat. Seseorang tu tak akan jadi mukmin, tak akan jadi Muslim kecuali dapat hidayat. Cuma hidayat tu tebal nipis, banyak sikit. Itu kadang-kadang kita keliru. Jadi Syekh Ibn Atha ni nak menjelaskan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kadar yang kita dapat tu. Bila kita, oh aku ada dah hidayat banyak ni je, maka kita berusahalah, cari jalanlah supaya hidayat kita bertambah. Supaya nak kenal, tahu kedudukan kita. Sama juga dengan kehidupan kita lah. Dalam kehidupan duniawi kita ni, tentang senang dan susah ni. Rizki ada belaka rizki ni. Tapi bila kita cam rezeki, oh kau banyak ni je, padang buat pakai le je, tahu banyak lagi keperluan-keperluan yang kita perlu tapi tak boleh nak tunaikan, perlu cari. Kena cari jalan lah, berusaha supaya dapat rezeki lebih lagi, supaya dapat memenuhi banyak lagi keperluan-keperluan hidup kita. Itu tujuan. Jadi ilmu tasawuf ni macam tu juga pedoman untuk kita tahu kadar kita ni kat mana, kedudukan kita ni, supaya kita ni tak syok seorang. Kalau kita mengaji ilmu, tak mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu semata-mata, kadang-kadang kita tak sedar kita jadi syok seorang. Rasa syok. Terutamanya kita mengaji bila dapat banyak ilmu, menjadi alim, dapat banyak ilmu, akhir sekali kita jadi syok seorang. Syok seorang kita rasa, mulalah kita rasa kita lebih daripada orang. Kita alim daripada orang, tahu lebih daripada orang lain, serba bodoh, serba tak kena, serba tak tahu. Mula penyakit ni mula timbul. Ini orang syok seorang, syok sendiri. Jadi tasawuf nak mengajar kita bagaimana hidayah Allah Ta'ala tu terkesan pada diri kita. Kadar mana duduk pada diri kita ni. Maka Syekh Ibn Atha beritahu di sini. Dia kata, cahaya hidayah ini ada yang diizinkan untuk sampai, tapi tak masuk ke dalam. Sampai ke mana? Sampai kepada kalbu kita. Yang ni Allah Ta'ala guna hidayah, maka disifatkan sebagai hidayah itu sampai ke kulit kalbu kita ni. Menyentuh hati kita, tapi tak masuk ke dalam lagi. Kita faham qadar. Nur hidayah masuk sampai ke hati kita, menyentuh hati kita, tapi tak masuk ke dalam. Kemudian ada juga nur hidayat, kata Syekh Ibn Atha, yang masuk ke dalam kalbu kita. Jadi Syekh Ibn Atha beritahu dua tahapan di sini. Ada yang menyentuh kalbu, kemudian ada yang masuk ke dalam kalbunya. Baik. Apa maksud semua ni? Baik, tengok huraian dia. Nur ilahi yang sampai ke hati. Sampai ke hati ini dengan erti dia ada penerimaan. Itu sampai ke hati, menyentuh hati dia. Timbul keyakinan, kepercayaan adanya Allah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, suci daripada segala sifat kekurangan. Allah Maha Kuasa.
Allah lah yang menentukan bersifat dialah yang menentukan segala kejadian. Dialah yang mengetahui segala-galanya. Ada penerimaan dalam hati kita tu, menyentuh kalbu kita. Hati kita ada timbul keyakinan terhadap perkara itu tu. Jadi itu tanda nur sudah menyentuh sampai ke hati. Ada orang nur tu tak menyentuh ke hati. Inilah yang berlaku kepada orang-orang yang ada ilmu tentang agama tetapi bukan menjadi kepercayaan dia. Seperti orang-orang yang mengkaji agama Islam ni, dia dari dalam kalangan kelompok-kelompok orientalis tu, dia tahu tentang kewujudan Tuhan, dia mengaji tentang Nabi, tentang Rasul, tentang sifat, tapi bukan menjadi kepercayaan dia. Maksudnya benda tu duduk di akal dia tapi tak menyentuh ke hati. Bukan menjadi kepercayaan dia. Tapi ilmu tentang perkara itu dia tahu adanya Tuhan. Seperti kelompok-kelompok etis lah. Kelompok-kelompok orang yang etis ni, orang yang mulhid, orang yang tak percaya Tuhan. Tapi mereka kaji agama. Kelompok-kelompok komunis ni, asal pemikiran komunis ni, pengasah pemikiran komunis ni, sebelum dia mengeluarkan idea tentang komunis ni, mereka kaji agama-agama ni. Agama ni, akhir sekali mereka buat kesimpulan agama ni satu mainan, rekaan masyarakat aja. Tapi mereka tahu apa yang menjadi kepercayaan dalam agama ni, percaya kepada Tuhan, percaya kepada tu ni, mereka tahu sebab mereka kaji tentang perkara ni. Tapi mereka tak percaya. Jadi nur itu tidak sampai ke dalam hati, tak sampai menjadi keyakinan dia, kepercayaan dia. Jadi Syekh Ibn Atta kata ada nur itu yang sampai kepada hati tapi tak masuk ke dalam. Dia menjadi seorang mukmin yang percaya, tapi kadar kepercayaan dia tu ada tahapan dia, ada ukuran dia. Jadi kita boleh ukurlah kita duduk mana, tengok apa tanda dia. Nur yang sampai ke dalam hati ni macam mana keadaan dia, tengok uraian dia. Jadi kita boleh tahu kita duduk mana. Tetapi tidak masuk ke dalam. Jadi jangan baca ikut kalam hikmat Syekh Ibn Atta ni, jangan hurai ikut ilmu lain. Nur yang tak masuk dalam hati maksudnya tak beriman lah. Bukan. Itu bukan bahasan tasawuf, bahasan lain. Orang beriman ni nur masuk ke dalam hati. Tasawuf lain. Istilah dia. Jadi dalam pandangan tasawuf ni ada nur yang sampai ke hati. Bukan berarti tidak beriman, tapi dia beriman pada tahapan tertentu. Dan ada yang nur yang masuk ke dalam hati, dia beriman pada tahapan yang lebih tinggi lagi. Ini kita nak tengok. Baik, maka orang yang mendapat nur ini, dapat nur hidayah ni, menyentuh hati dia, sampai ke hati dia, terganti dia menjadi seorang mukmin, dia orang percaya, ada keyakinan, ada tasdik, ada kepercayaan kepada Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya dan cabang-cabang iman yang lain. Dia ada kepercayaan sebab sampai ke hati dia. Baik, maka orang yang mendapat nur ini, nur yang sampai ke hati ini, macam mana tanda dia, ukuran dia? Masih dapat melihat Tuhan dan dirinya. Apa arti? Dia orang yang jenis ni, orang yang nur hidayah ni, sampai ke hati dia tu, antara keadaan dia, antara ciri dia, dia boleh tengok diri dia dan boleh tengok Tuhan. Maksudnya guna? Iaitu pertama sekali, dia ada keyakinan Tuhan tu ada. Dan dia juga tahu dia pun ada juga. Dan dia tahu kewujudan Tuhan itulah kewujudan yang sebenar. Dan kewujudan dirinya ni kewujudan makhluk yang diciptakannya. Dia sedar kewujudan dirinya dan kewujudan Tuhan juga. Berarti dia percaya adanya Tuhan yang sebenarnya, yang wujud. Tapi dalam masa yang sama, dia juga tahu dia ni ada juga sebagai makhluk. Tuhan, adanya Tuhan sebagai pencipta dan adanya dirinya sebagai makhluk. Jadi dia tengok dua-dua. Ini adalah keadaan orang yang nurnya itu sampai ke kalbu dia. Baik, tengok cabang lain lagi. Tentang kekuasaan Allah.
kudrat Allah. Dia ada keyakinan bahawa Allah Ta'ala bersifat kudrat, maha kuasa atas segala-galanya. Dia yakin hak sebenar-benar berkuasa, yang maha kuasa hanyalah Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia sedar diri je pun ada gerak juga yang dinamakan usaha. Ada kita ni ada usaha, ada daya upaya yang menjadi sebab kepada kejadian. Jadi hati dia tu meyakini tentang kekuasaan Allah, dan masa yang sama hati dia juga sedar tentang dirinya itu yang ada daya upaya juga, usaha dia tu. Inilah kedudukan orang yang nur itu sampai ke hati dia. Dia percaya, ada keyakinan Allah Ta'ala lah yang maha kuasa. Tapi dia juga menyedari bahawa dirinya sebagai hamba Allah yang dikurniakan Allah kudrat yang kita namakan sebagai usaha dia tu. Usaha yang boleh kita usahakan untuk melakukan sesuatu tu. Tengok cabang lain pula. Iradat yang menentukan segala kejadian. Jadi orang yang berada pada kelompok ni orang yang dikurniakan hidayat Allah, yang hidayatnya tu sampai ke kalbu dia tapi tak masuk ke dalam, keadaan dia macam mana? Kalau dalam bab iradat Allah, dia ada keyakinan. Dia ada keyakinan bahawa Allah Ta'ala lah yang berkehendak menentukan segala kejadian. Dialah yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya yang berkehendak menentukan segala kejadian. Tapi dalam masa yang sama, dia juga sedar dirinya ni ada ikhtiar dan pilihan. Usaha nak buat sesuatu ni. Bila usaha dia tu muafakat dan kehendak Allah, jadi. Tak muafakat dan kehendak Allah, tak jadi. Tapi dia sedar, dia ada usaha dia. Inilah kedudukan orang yang nur hidayah tu sampai ke hati dia. Sampai ke hati dengan hati, dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, dia sedar juga tentang kewujudan dirinya, yang ada usahanya, ada pilihannya dan sebagainya. Tengok cabang lain pula. Ilmu. Iaitu dia yakin, orang yang iman dia tu sampai ke hati dia tu, dia yakin bahawa yang maha mengetahui segala-galanya adalah Allah. Yang sebenar-benar mengetahui segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin benda tu, percaya benda tu. Tapi dalam masa yang sama, dia juga sedar dirinya dikurniakan Allah ilmu, dapat tahu juga menurut qada yang dikurniakan Allah kepadanya. Jadi itu maksud orang yang mendapat nur ini, dia dapat melihat Tuhan dan dirinya. Itu maksud dia tu. Melihat Tuhan, meyakini keyakinan tadi tu. Allah Ta'ala ada, dialah yang sebenar-benar wujud. Allah Ta'ala maha kuasa, dialah yang sebenar-benar yang berkuasa. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dialah yang sebenar mengetahui. Dia nampak je tu, dengan yakin, dia yakin semua tu. Tapi dalam masa yang sama, dia sedar diri. Aku pun ada juga sebagai makhluk. Aku ada juga usaha ikhtiar aku. Kasbu usahanya. Aku pun ada pilihan juga. Yang dikurniakan Allah dapat memilih itu dan ni sebagai usahanya. Aku ada ilmu juga dikurniakan Allah. Itu maksud orang yang berada pada tahapan ini, dia melihat kepada Allah dan juga melihat kepada dirinya. Itu dia. Jadi hak ni hak kita hari ni lah ni. Hak kita ramai-ramai semua ni, kebanyakannya duduk sini lah ni. Kita sekarang, kita sedar kita ni ada sebagai makhluk. Kita ada ilmu, Allah Ta'ala beri pengetahuan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, kita sedar yang sebenar-benar wujud adalah Allah. Kita yakin. Kita pun ada gerak dengan mana usaha. Tapi kita yakin yang maha kuasa yang sebenar-benarnya adalah Allah. Jadi kita tengok kita, dalam masa yang sama kita juga tengok kepada Allah. Inilah. Jadi orang yang berkeadaan seperti ini, itulah yang dikatakan orang yang hidayahnya sampai ke hati dia. Sampai ke hati itu menjadikan dia ni meyakini ketuhanan Allah tu. Dan dalam masa yang sama dia sedar tentang dirinya. Dia yakin kepada Allah sebagai Tuhan. Dan dalam masa yang sama dia sedar dirinya sebagai hamba makhluk ciptaannya itu. Ini kedudukannya. Orang yang nur hidayah itu sampai ke hati dia. Tapi tak sampai ke tahap memasuki sampai ke dalam. Ini tamsilang dia. Jadi itulah keadaannya, bahawa orang yang iman dia tu
Nur hidayah dia tu sampai ke hati dia. Pertama sekali, dia melihat Tuhan dengan hati dia meyakini keyakinannya. Ada keyakinan terhadap ketuhanan Allah. Dan masa yang sama, dia juga sedar tentang diri dia sebagai hamba-Nya. Itu kedudukannya. Jadi kalau kita bayangkan, inilah kita hari inilah ni. Kebanyakan kita hari ni. Kita sedar kita ni ada pilihan, ada usaha, ada ilmu, kita boleh melihat, boleh mendengar. Dan masa sama kita yakin adanya Allah yang memiliki kewujudan yang sebenar, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Kita ada keyakinan tu. Itu maksudnya bahawa orang yang nur hidayah ini sampai ke hati dia itu, dia melihat Allah dan juga melihat dirinya. Berarti dia lihat dua perkara. Lihat Allah dengan hati, dia ada keyakinan terhadap ketuhanan Allah. Yang kedua, dia melihat dirinya, dia sedar tentang dirinya. Yang juga memiliki sifat-sifat yang tadi itu sebagai secara majazi ataupun sebagai kurniaan Allah kepada dirinya. Ini kelakuan dia. Berbeza dengan orang yang nur hidayah tu tak sampai ke hati dia. Dia tidak akan ada kepercayaan tadi tu. Dia tak percaya adanya Tuhan. Apatah lagi kekuasaan Tuhan, keilmuan Tuhan, tentang sifat-sifat kesempurnaan yang lain, dia tak percaya benda tu. Itu orang yang nur tu tak masuk, tak sampai pun ke hati dia. Mungkin ada pada akal dia, ilmu dia tu. Dia baca kitab agama ni, dan dia tahu bahawa orang-orang yang orang Islam ni ataupun orang-orang yang beragama ni percaya kepada kewujudan Tuhan, percaya kepada kekuasaan Tuhan, percaya kepada Tuhan tu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dia tahu tapi dia sendiri tak percaya. Itu orang yang nur hidayah tak sampai ke hati dia. Tapi kalau sampai ke hati dia, perkara itu menjadi kepercayaan dia. Cuma oleh kerana dia sampai ke hati dia saja, kepercayaan dia tu dia ada, tapi dalam masa yang sama dia sedar tentang dirinya sebagai hamba makhluk ciptaannya. Dunia dan akhiratnya demikian juga. Dia akan melihat kepada dunia dan juga melihat kepada akhirat. Iaitu dia sedar bahawa ada kehidupan alam akhirat. Ada. Dia yakin benda tu. Menjadi keyakinan dia bahawa ada kehidupan lepas mati. Ada kehidupan selepas kiamat. Dia yakin semuanya. Tapi dalam masa yang sama, dia pun sedar bahawa dia sekarang ni sedang hidup atas dunia ni. Dia sedang hidup di muka bumi ni. Dia sedar bahawa kehidupan manusia ni akan mati dan akan ada kebangkitan. Ada kehidupan lepas mati tu. Ada kehidupan di alam akhirat. Ada pembalasan di akhirat. Ada syurga dan neraka. Dia yakin. Sebab apa? Nur hidayah tu sampai ke hati dia. Dia percaya adanya kehidupan di alam kubur, alam barzah ni. Hari ini timbul satu aliran baru. Cuba nak mempengaruhi orang ramai supaya percaya tak ada azab kubur ni. Ni jaga-jaga sikit hari ni. Mazhab kita yang menjadi pegangan kita, umat Islam di Nusantara ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, meyakini adanya kehidupan dalam kubur tu. Itu pegangan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma saya kata tadi, kita dengar lah, ada usaha-usaha nak mengajak orang ramai percaya bahawa mati ni tak ada. Mati sekadar tunggu hari kiamat aja. Tak ada kehidupan dalam kubur ni, tak ada. Hujah yang dia pakai bukan dalil pun, tak ada dalil syarak pun, sebab dalil syarak mensabitkan benda tu. Hujah yang dipakai oleh setengah orang tu kerana logik lah, dia kata logik, iaitu boleh bawa benda ni, kalau dia kata kalau adanya azab dalam kubur ni boleh bawa kepada ketidakadilan lah. Maksudnya orang yang mati awalnya contohnya orang buat jahat, dia mati sekarang. Jadi nak tunggu hari kiamat tu lama dia kena ni. Berbanding dengan orang yang buat jahat, dia mati esok kiamat, pendek dia kena azab. Tak ada gitu. Dosa serupa je. Orang mati awal lama kena nyakit ni, parok kena. Main akalang biasanya tu. Ini kacau belaka lah. Jadi pegangan kita Ahlus Sunnah berdasarkan dalil-dalil yang ada,
Yang dibahaskan oleh ulama-ulama dan kitab-kitab mereka ni, adanya kehidupan dalam kubur tu. Ada nikmat, ada azab, ada pertanyaan muka dan nakir. Sudah ada dah sebahagian di situ. Di akhirat tu cerita lain lagi. Tapi di dalam kubur tu sudah ada. Ada nikmat dan azabnya. Jadi sekarang orang yang iman dia tu sampai kepada kalbu dia ni, maka dia ada keyakinan tu. Dia ada keyakinan selepas mati ni ada sesuatu yang terjadi di alam barzakh tu. Dia ada keyakinan tu. Kemudian bila berlakunya kiamat, ada kehidupan lepas kiamat tu. Ada kebangkitan. Ada mahsyar. Ada hisab. Ada sirat al-mustaqim. Ada syurga, ada neraka. Yang diberitahu di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis tu. Dia ada kepercayaan terhadap kehidupan lepas mati tu. Tapi dia tak lupa dalam kehidupan dia sekarang ni atas dunia ni. Aku ni duduk atas dunia. Perlu nafkah lagi, perlu cari kerja lagi, perlu cari rezeki lagi. Dan sebagainya. Jadi, orang yang iman dia tu, sampai ke hati dia, dia percaya tentang kehidupan lepas mati, kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ingat keperluan dia dalam kehidupan dunia ni. Aku ni kena cari rezeki, cari nafkah lagi, kena cari makan lagi, nak hidup lagi ni. Kena cari bekalan dan sebagainya. Jadi orang yang iman ni seperti ini ni, dia melihat kepada dua aspek. Dia melihat kepada kehidupan lepas mati, kehidupan di alam barzakh, kemudian kehidupan di akhirat, dan dia cari bekalan untuk itu. Dan dalam masa yang sama, dia sedang hidup di dunia ini. Dan perlu cari jalan, perlu cari bekalan untuk hidup atas dunia ni. Jadi, amal akhirat pun dia buat, amal mencari dunia untuk keperluan hidup dunia pun dilaksanakan. Ini kedudukan orang yang iman dia tu menyentuh sampai ke hati dia. Tapi tak masuk ke dalam lagi. Adapun iman orang yang masuk ke dalam tu, kelakuan dia lain sikit lagi. Lain. Jadi, mudah-mudahan paling tidak kita termasuk dalam kelompok ni lah. Orang yang imannya sampai ke hati. Iaitu dengan hati kita ada keyakinan. Yakin tentang kewujudan Tuhan, kewujudan Allah dan sifat kesempurnaannya. Yakin kepada kehidupan di alam barzakh. Yakin kepada kehidupan selepas hari kiamat. Yakin tentang apa-apa yang akan berlaku yang diberitahu itu. Cuma kita ni hidup dalam dunia ni sebagai hamba Allah. Diberikan Allah usaha dan ikhtiar, diberikan pilihan, diberikan ilmu dan itu ini. Tak perlu untuk hidup di dunia ini, cari bekalan hidup. Kita memenuhi tuntutan tu. Ini kedudukan kita hari ini. Baik, sekarang baik. Yang ni huraian masih lagi pada kelompok yang sama ni. Yang ni cinta dunia dan cinta akhirat. Jadi orang yang iman macam ni dia ada dua. Cinta dunia pun ada, cinta akhirat. Cinta akhirat tu cinta, masuk cinta ni jangan kita bayang cinta antara orang muda tu. Waktu orang kita hari ni bila sebut istilah cinta, kau hidup bayang cinta tu ialah cinta orang-orang muda tu. Cinta ni maksudnya hati kita ni terpaut. Itu maksud cinta. Terpaut, terikat. Bila kita percaya kepada Allah Ta'ala, lalu kita menaruh harapan ke dia, menaruh keyakinan, itu maksud kita cinta ke dia. Hati kita paut itu. Itu istilah cinta. Inilah juga antara istilah yang kerananya ilmu tasawuf tu disalahkan orang. Kalau kita baca kaji sejarah ilmu tasawuf lah, antara kritikan alim ulama lah terhadap ahli tasawuf ni tentang isu istilah cinta ni lah. Dia kata bila ahli tasawuf mengemukakan istilah mahabbatullah, cinta kepada Allah, jadi ada alim ulama bantah benda ni. Kritik petikan dia kata tak boleh. Cinta ni sama-sama manusia je. Dengan Allah Ta'ala tak boleh cerita ni. Hidup bayang cerita dengan hati najatang tu. Hidup bayang pesan tu saja. Padahal tidak sedar maksud cinta tu. Cinta ni pautan hati kita. Kalau hati kita duk terikat, duk teringat ke kereta, kita cerita ke kereta lah. Cerita lah tu. Paut teringat ke dia. Teringat, terikat, paut dengan dia. Kau ke orang, cerita ke orang. Pada Allah Ta'ala kita yakin ke dia. Kita tahu, kita yakin bahawa dia Tuhan yang sebenar, yang jaga, yang pelihara kita. Lalu kita serah urusan kita ke dia.
kita meletakkan harapan ke dia, itu masuk kita cinta ke dia lah tu. Jadi cinta ni pautan hati yang timbul daripada keyakinan, yang timbul daripada makrifat, itu panggil cinta. Jadi nak khabar bila istilah tasawuf ni tidak difahami dengan baik dan difahami secara salah, maka timbullah pengingkaran. Mana ada? Tak ada cita-cita ni, kangen sama-sama manusia je cinta ni dengan Allah Taala, tak ada mainan ni. Itu adalah persepsi yang salah terhadap konsep cinta tu. Jadi sekarang orang yang iman dia tu sampai ke hati dia, menyentuh hati dia, antara ciri dia ada dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk juga dalam masa yang sama. Cinta kepada akhirat dan cinta kepada dunia. Dan apa artinya? Cinta kepada akhirat dengan arti dia ada keyakinan bahawa setiap orang akan mati. Setiap orang ni akan dibangkitkan di akhirat, maka kena bersedia, kena cari bekalan, dan dia memenuhi keperluan tu. Dia beramal soleh kerana dia takut, kerana bila mati lagi amalan kita ni akan dihisap, baik buruk ni. Di akhirat nanti semuanya akan dikira balik, baik buruknya tu. Dia ada keyakinan tu, lalu dia buatlah amal soleh, dia buatlah amal-amal kebajikan. Itu maksud dia cinta kepada akhirat. Dia percaya dan terikat hati dengan benda tu, lalu beramal untuk memenuhi tuntutan tu. Cinta dunia pula, dia sedar bahawa seseorang tu sedar bahawa dia ni sedang hidup di dunia ini, dia ada keperluan yang perlu ditunaikan, dia ada nafkah yang perlu ditanggung, dia ada rezeki yang diperlukan untuk hidup dia tu, perlu makan, perlu minum. Jadi hati dia terpaut dengan benda tu, maka dia carilah rezeki. Cari rezeki, membangunkan perniagaan, tak kira lah sama ada melakukan perniagaan ke, pertanian ke. Hati dia terikat dengan kehidupan dunia, yang mana dia nak cari keperluan hidup dia tu. Itu maksud dia cinta kepada dunia. Jadi orang yang iman dia ni, sampai ke kalbu dia ada dua ni. Cinta akhirat pun ada, cinta dunia pun ada. Dan cinta dunia itu tidak salah, selagi tidak bertentang dengan syarak. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak lagi. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Jadi kesimpulannya, bahawa orang yang iman dia tu masuk menyentuh hati, itulah ciri dia. Dia percaya kepada Allah, kemudian dia sedar tentang diri dia. Dia yakin kepada akhirat, dia percaya tentang, kemudian dia sedar juga keperluan hidup dunia dia. Dia cari bekalan untuk akhirat, dia juga memenuhi keperluan hidup dunia ini. Dia ada cinta akhirat, dia ada cinta dunia juga. Ini kedudukan orang yang nur hidayah tu sampai kepada kalbu dia. Jadi insya-Allah huraian seterusnya kitab ini akan bersambung pada kuliah yang akan datang. Sekadar itu saya dulu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, walillallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allah